Pertama sekali terima kasih Tok Mat yang menonton kita daripada Negeri Sembilan, setia menonton kita Negeri Sembilan. Pertama sekali saya nak bawakan pertama isu-isu yang menarik yang hangat hari ini. Semalam saya bagi hint, 2-3 hari lepas pun saya bagi hint, tapi hari ini akhirnya terungkai perkara tersebut. Saya tahan supaya tak cakap, tak bagi tahu. Dan kenapa perkara tersebut saya akan membicarakan. Pertama, betul ke ada majoriti? Kedua, betul ke prosedur? Ketiga, siapa di kalangan majoriti ni yang akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jadi itu antara persoalan-persoalan yang kita nak bawakan pada malam ini. Jadi itu antara benda yang kita nak bincangkan, yang kita nak war-warkan, yang kita nak rungkaikan daripada segi undang-undang dia bagaimana, daripada segi perlembagaan dia macam mana, apa cabaran. Dan kita kena ingat pada tahun 2008 dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengemukakan, dia mengatakan bahawa dulu ada majoriti juga, ada majoriti. Tetapi pada masa itu dikatakan bahawa tak jadi tukar kerajaan kerana mereka melompat. Jadi Anwar dihina pada masa itu kerana nampak sangat kau ni menipu kan. Tak ada majoriti pun pada masa itu dikatakan. Sebenarnya majoriti ada, tetapi akhirnya bila diketahui awal mereka-mereka yang nak melompat ni tak jadi melompat. Kerana apa? Intimidasi, kerana duit poket, kerana rasuah dan sebagainya, menyebabkan tidak berlaku pertukaran kerajaan seperti mana yang cuba hendak diusahakan pada waktu itu. Dan pada waktu itu berbeza keadaan dan senarionya kerana kita tidak menjadi kerajaan. Dia masa itu orang-orang daripada Sabah dan Sarawak yang nak melompat pada waktu itu. Tetapi akhirnya mereka tak jadi melompat. Berbeza dengan sekarang ini, di mana kita adalah kerajaan sebelum ini, kemudian jatuh kerajaan ini, dia ambil balik semula. Yang menariknya bila PAS kata kan, ini adalah melanggar titah yang titah yang di-Pertuan Agong, keabsahan yang diberikan oleh Pertuan Agong. Kita kata kalau itu melanggar, iaitu katakan melanggar yang di-Pertuan Agong, melanggar raja. Jadi yang kamu buat dekat Kedah tu apa? Yang kamu buat dekat Perak tu apa? Yang kamu buat kat Johor dan Melaka itu apa? Tak melanggar kerajaan yang sah di bawah kerajaan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Jadi kalau itu bukan, dan juga di pusat pada waktu itu, di mana Sultan Kelantan menjadi agung, bukankah itu juga dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada agung kalau kita guna argumen yang sama? Sebaliknya apa yang berlaku sekarang ini adalah di mana kita ini yang mengambil alih, kita mengambil alih kerajaan yang sah daripada kita. Kita punya kerajaan sebelum ini. Maksudnya kalau orang mencuri harta kita rampas balik harta itu, kita tak dikatakan mencuri, kita mengambil balik hak kita. Yang orang pertama merampas hak kita, itu yang dikatakan mencuri, itu yang dikatakan merompak, yang kita kena faham. Okey, Pak Oman, cuba tanya berapa views? Tanya tak berapa views? So, jadi benda tu yang kita kena tengok sekarang ni, yang kita kena lihat, yang kena saksikan. Kenapa kita kena tengok benda macam tu? Dalam keadaan yang sekarang ini, okey. Jadi PAS membawa naratif. Oh, kalau orang lain semua haram. Kalau orang lain semua tak boleh. Tapi kalau dia tak apa, halal. Kalau dia boleh, kalau dia tak ada masalah. Kalau dia okey, kalau dia maka sah. Kalau dia tak ada menjadi masalah. Tetapi kalau kerajaan Anwar Ibrahim menyebut mengenai perkara ini, maka itu dia katakan sebagai haram. Maka itu tak adalah melanggar titah yang di-Pertuan Agong, maka itu melanggar titah sultan. Jadi itu merupakan satu benda yang agak pelik bagi kita. Bagaimana dalam keadaan kita tak boleh, dalam keadaan kau pula boleh? Itu yang kita buat. Namun begitu, kita kata kenapa benda yang kita buat ni boleh? Sebab apa? Kita bukannya mengambil benda yang macam tebuk atap tu. Kita bukan merampas kerajaan orang. Kita mengambil balik hak kita semula. Umpamanya kalau negara kita diserang, dijajah balik, kita ambil balik daripada penjajah. Kita bukannya pemberontak sebagaimana yang dikatakan oleh penjajah. Kita melawan penjajah. Kita melawan orang yang menghalang penjajahan itu. Maka itu yang dikatakan sebagai merampas balik hak apa yang milik kita. Jadi itu bukan satu kesalahan. Dan saya nak bagi tahu, kalau sekiranya federal berubah, negeri pertama yang akan tumbang adalah Johor. Negeri pertama yang akan tumbang adalah Johor, diikuti oleh Melaka dan Perak. Kedah bagi saya dia 50-50. Kita tengok, mungkin Kedah tak akan tumbang, tetapi Johor, Kedah, Melaka dan juga Johor, Melaka dan Perak tu antara negeri yang akan tumbang. Okey. Persoalan yang lebih utama yang kita kena kemukakan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mempunyai majoriti? Dan kalau majoriti daripada mana? Okey, bagi siapa yang tidak memahami senario,
pukul 12 tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat satu press conference mengatakan bahawa beliau telah mempunyai majoriti. Semalam sebenarnya saya pun dah tahu bahawa semalam telah diketahui bahawa beliau telah berjumpa dengan nak meminta perkenan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Namun begitu Yang di-Pertuan Agong tidak dapat untuk nak berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat SD tersebut kerana kerana beliau Yang di-Pertuan Agong gering pada waktu itu, gering dan masuk ke dalam AJN, jadi tidak dapat perjumpaan itu dilakukan. Bila saya sebut saya depan istana, perkataan saya bukan saya depan istana, saya kata depan istana. Saya kata depan istana tu Agong depan istana, dia dah balik kan, bukan saya depan istana. Ramai yang confuse dengan benda tu. Jadi kita nak bagi tahu bahawa senarionya adalah bahawa semalam sudah ada perjumpaan dan disahkan oleh pihak istana bahawa ada permohonan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan SD kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menukar kerajaan. Tetapi Yang di-Pertuan Agong semalam gering dan kena dibawa ke AJN. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita mendoakan kesejahteraan Yang di-Pertuan Agong. Baginda telah pun dibawa keluar pada hari ini, discharge pada hari ini dan telah pun kembali ke istana dan berkemungkinan pada pagi esok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun begitu jelas daripada press conference hari ini bahawa jumlah yang bahawa surat telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan jumlah mereka yang hendak jumlah aku dah ni korang dah confuse. Okey, jumlah majoriti yang telah didapati oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah ada. Daripada jumlah majoriti itu sebenarnya sudah ada dan sudah diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya juga mengetahui bahawa sebenarnya daripada jumlah itu ada di antara mereka yang menyokong pejuang dan ada di antara mereka yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ada yang menyokong kedua-duanya. Okey, bila disebut mengenai siapakah yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, persoalan ini menjadi persoalan tanda besar. Dan saya boleh katakan bahawa mereka terdiri selain daripada Pakatan Harapan 92 kerusi, Warisan 9 kerusi, kita dapati ada di antara mereka ada terdiri daripada Parti Pejuang, ada di antara mereka terdiri daripada UMNO dan ada yang terdiri daripada PAS. Saya berkata demikian kerana Zahid Hamidi hari ini tidak menafikan bahawa ada di antara ahli komponen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, itu yang kita kena jelas. Kemudian yang kedua, kita kata bahawa Zahid Hamidi sendiri mengatakan bahawa beliau pernah mengatakan UMNO tidak menyokong Perikatan Nasional. UMNO tidak menyokong Perikatan Nasional. UMNO bukan bersama dengan Parti Perikatan Nasional. Yang bersama Perikatan Nasional adalah komponen-komponennya, adalah ahli-ahli individu di dalam parti tersebut. Namun begitu, daripada segi partinya, mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Daripada sini kita kena faham bahawa komponen parti dan individu di dalam parti adalah dua entiti yang berbeza. Apabila hari ini GPS mengatakan bahawa GPS tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul, kita setuju. BN pun tak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bukanlah kita mengatakan tidak ada komponen ahlinya yang hendak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Termasuk PAS. PAS sendiri pun mengatakan bahawa mereka tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum ini pun information saya dah dapat sekurang-kurangnya 5 ahli parlimen PAS bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Husam Musa secara sembunyi-sembunyi, secara supportnya. Jadi daripada sini keadaan ini kita akan dapat nampak bahawa perikatan ini berkemungkinan datang daripada komponen-komponen itu sendiri. Namun begitu, kenapa Anwar Ibrahim tidak revealkan, tidak bagi tahu, tidak nyatakan hari ini? Tidak nyatakan hari ini. Kenapa daripada segi jumlah dia, kenapa tak nyatakan daripada segi jumlah SD tersebut? Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita capture screen. Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa dia nak menyampaikan jumlah itu terlebih dahulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Biarlah Yang di-Pertuan Agong itulah yang
mengetahui jumlah itu secara pertama. Ada orang yang memperlekehkan, dia kata nampak sangat Anwar Ibrahim ni berbohong. Engkau tak ada numbers, kau main sebut saja. Sebab itu engkau menyatakan sedemikian seolah-olah engkau tak ada majoriti sebenarnya, dia kata. Okey. Jadi seolah bila kalau demikian capture screen. Capture screen. Kalau seolah-olah kau dah dekat darah pening kepala aku. Tolonglah kerja. Kalau demikianlah keadaannya, seolah-olah macam tidak ada majoriti. Kalau tidak ada majoriti, jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim berani menyatakan bahawa beliau mempunyai majoriti? Oh, semata-mata kerana sandiwara untuk Sabah. Dia kalau sandiwara untuk Sabah, dia tak perlu buat stand macam tu. Selama kita mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak ada orang kata apa untuk untuk nak buat stand macam tu. Kalau dia buat stand tu lama dia buat stand macam tu. Tetapi yang kita boleh kata bahawa jumlah itu ada. Kenapa tak boleh direvealkan? Kita tahu kalau kita revealkan jumlah, contohnya daripada PAS sekian, daripada UMNO sekian, daripada Bersatu sekian, daripada Pejuang sekian, maka kita akan dapat mengetahui siapa sebenarnya yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tidak mustahil bahawa mereka akan disogok, mereka akan diintimidasi, mereka akan cuba untuk dipujuk kembali untuk tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan itu merupakan satu perkara yang jelas. Hari ini Azmin Muroyan dia kata orang gila yang tak boleh nak dikata apa lagi lah, memang orang gila ni Anwar Ibrahim ni menyatakan jumlah sedemikian. Anwar Musa pun kata dia takkan memberi sokongan. Sebab itu saya kata bahawa jumlah yang memberi sokongan ini bukan datang daripada parti, tetapi daripada individu-individu di dalam parti. So itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam perkara ini sebenarnya membawa ke persoalan yang seterusnya. Boleh ke Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan yang ada sekarang? Itu persoalan paling utama. Okey, kita setuju dia ada majoriti. Persoalan seterusnya, bolehkah beliau mengambil kerajaan yang ada sekarang berdasarkan perlembagaan? Now, dia menimbulkan satu perkara yang menarik. Sebab apa yang berlaku pada tahun 2020 ni, kebanyakan benda yang berlaku memang tidak pernah ada dalam sejarah negara kita. Sebab itu bagi saya, budak-budak yang belajar sejarah nanti dia pening kepala. Kenapa? Antaranya adalah, saya katakan sebelum ini, untuk kerajaan itu bertukar, selain daripada pilihan raya, dia ada beberapa option. Pertama, kena ada undi tidak percaya di dalam di dalam parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, di mana ketua menteri, menteri besar atau perdana menteri meletak jawatan. Ataupun berlaku kematian atau sebagainya. Maka dalam keadaan itu, maka bolehlah dikatakan Agong Sultan take over komposisi tersebut, dan juga Agong dan Sultan itu bolehlah mengadakan SD bagi memastikan bahawa kerajaan itu boleh bertukar. Jadi adakah perbuatan menghantar SD ke istana itu boleh menjatuhkan kerajaan? Ini jadi satu persoalan yang menarik, dan saya melihat walaupun saya memang dalam di sudut hati saya naklah supaya kerajaan bertukar kan. Tetapi dalam masa yang sama kita bercakap tentang undang-undang, the rule of laws. Kita bercakap tentang perlembagaan, kita bercakap tentang prosedur. Jadi dalam keadaan dan isu ini kita kena faham satu perkara. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan SD itu kepada Yang di-Pertuan Agong, jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata itu adalah prerogatif kepada Agong untuk nak melantik Perdana Menteri yang baru berdasarkan kepada kes daripada Perak hari itu. Betul, Agong mempunyai hak untuk menyatakan, tetapi bukanlah bermakna perkara itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Seperti yang saya sebut sebelum ini, Kalong Ningkan pernah mencabar, Niza pada tahun 2009 di Perak pun pernah mencabar benda ini di mahkamah. Jadi mencabar benda ini di mahkamah bukanlah satu benda yang pelik dan bukanlah tidak pernah berlaku. Dia pernah berlaku. Now, persoalan lebih utama, apa yang patut dilakukan sebenar-benarnya? Setelah menghadap Agong, maka sebenarnya Agong boleh meminta supaya diadakan satu sidang parlimen tergempar bagi menentukan adakah Perdana Menteri ini masih mendapat sokongan atau tidak, dengan mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey? Undi tidak percaya kepada Yang di-Pertuan Agong. Kepada Perdana Menteri. Kalau sekiranya Perdana Menteri tidak mahu meletakkan jawatan, let's say Perdana Menteri tak mahu meletak jawatan, maka boleh berlakukan demikian. Okey, let's say dia buat, akhirnya berlaku undi tak percaya, maka masa itu kita boleh buat transaksi secara aman. Perubahan kuasa itu secara aman, dan tak pernah berlaku, tetapi ini kemungkinan akan berlaku. So bagaimana kalau sekiranya Agong kata, okey,
Tapi bagaimana dengan sebelum ini? Pada Februari tak ada pun undi tak percaya itu berlaku. Now, apa yang berlaku dengan Februari pada Februari yang lepas adalah di mana Mahathir meletak jawatan. Pada masa itu kita tidak ada Perdana Menteri. Kita tidak ada Perdana Menteri menyebabkan Agong kena ambil alih dan kena mengemukakan statutory declaration. So nak tak nak kena buat benda tu kan. Akuan bersumpah pada masa itu untuk melantik siapa yang bakal jadi Perdana Menteri dengan suara majoriti kerana Perdana Menteri tidak ada. Jadi bila Perdana Menteri tidak ada, tak boleh. Parlimen tu tak boleh function sebagaimana yang sepatutnya dia function. Kabinet tak ada, menteri tak ada, macam mana nak function kan? Maka dalam keadaan demikian kita katakan bahawa kena ada apa orang kata campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi sekarang ini menariknya, ini saya kata menarik sebab saya melihat daripada sudut akademik. Apabila tidak ada peletakan jawatan daripada Perdana Menteri, malah pukul 2.30 tadi kalau kita lihat Perdana Menteri masih lagi berucap seperti biasa dan memberikan satu BSH BSH lah, bantuan prihatin kepada rakyat. So dan mengemukakan bajet kan. So dalam keadaan ini bagaimana? So dalam keadaan begini, saya kata Agong tadi boleh meminta supaya diadakan sidang parlimen tergempar, itu satu. Kedua, boleh tak kalau Muhyiddin Yassin mengemukakan supaya diadakan satu pilihan raya tergempar? Snap election, bolehkah diadakan snap election? Jawapannya boleh. Muhyiddin Yassin mempunyai hak untuk memanggil snap election. Snap election ini boleh dipanggil. Namun begitu, dia bergantung pula kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong tak nak, still tak boleh buat snap election. Kena kembali kepada parlimen itu. Okey, timbul persoalan. Bolehkah Agong memanggil terus menentukan? Okey, dia dah dapat majoriti, maka tukar kerajaan. Yang ini saya silap dahulu. Sebenarnya pada waktu itu saya silap sebab saya tak ambil kira bahawa Mahathir sudah meletak jawatan. Rupa-rupanya kalau kita lihat, sebenarnya kalau sekiranya seorang Perdana Menteri yang masih sah, maka ini pendapat saya, bukan dalam bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menggantikan Perdana Menteri. Bukan. Itu adalah bidang kuasa parlimen melalui suara undi majoriti untuk menentukan sama ada Perdana Menteri itu masih lagi mempunyai majoriti atau tidak. Maka dalam keadaan ini kita boleh lihat Agong boleh meminta supaya diadakan parlimen tergempar ataupun undian tergempar, usul tergempar bagi menentukan jumlah Perdana Menteri. Namun begitu, saya tidak menafikan ada kemungkinan Agong mengatakan kita panggil SD, kita panggil semua orang, kita interview seorang-seorang, kita tentukan. Ada kemungkinan. Saya tidak menafikan perkara itu boleh berlaku kerana apa yang saya bercakap daripada buku. Tetapi daripada prosedur mungkin berbeza. Kerana apa itu adalah terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Budi Bicara Baginda untuk menentukan sama ada proses dan cara yang sebetulnya ada dekat dengan cara itu ataupun dengan cara yang lain. Terima kasih kepada yang masih menonton kita pada malam ini. Okey. So, kita membawa siapakah komponen-komponen parti di dalam parti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Yang pertama jelasnya tidak ada Mahathir. Mahathir tidak ada di dalam komponen parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Mahathir tak ada dalam komponen parti, maksudnya kita tolak 6 lah. Salah. Kita kena ingat Mahathir ada 6 orang. Mahathir, Mukhris. Dia ada Mahathir, Mukhris, kemudian dia ada Syed Saddiq, Mazli, kemudian dia ada this one guy. Siapa? Dua orang lagi. Yang Sri Gading. Sri Gading, there's another guy. Sri Gading bukan? Sri Gading. Lebih kurang lah. So dia saya ada 6. Jadi kita ingat Syed Saddiq dah tarik diri, tinggal 5. Okey, so saya lalu. Tu kakak kita menjual. Ada 6 daripada 6. So Syed Saddiq dah tarik diri, tinggal 5. So akhirnya yang tinggal sebenarnya Mahathir dengan Mukhris. Yang 3 ni belum tentu dia tidak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena faham macam tu sebab mereka nak tukar kerajaan. Mereka nak tumbangkan, objektif mereka sama, nak tumbangkan Muhyiddin Yassin. Dia kata Mahathir tak bersama dengan mereka, bukan parti pejuang tu tak bersama dengan mereka. Dan ada kemungkinan bahawa ada satu satu gabungan baru, Pakatan Harapan campur something else yang akan membentuk kerajaan baru ini. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang kita kena jelas dan menyebabkan Azmin Ali semakin meroyan pada hari ini. InsyaAllah untuk 3 hari bulan 10 dinner, Kadeng, nombor telefon 014. Nombor telefon Mai Padang. Nombor telefon. Okey, untuk dinner saya akan buat dinner pada 3 hari bulan 10 untuk bina negara dan kita akan menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap sendiri bagi dinner tersebut insya-Allah dan Kak Wan mungkin akan datang, YB akan datang untuk memeriahkan suasana dan insya-Allah pada masa itu kita akan dapat lihat mungkin dah kalau ditakdirkan menang kita dah memegang kerajaan
Siapa yang berminat untuk membeli table boleh hubungi 014-640-2434. Saya ulangi 014-640-2434 bagi mendapatkan capture screen. Bagi mendapatkan table, bagi membeli table kita, insya-Allah kita akan bercakap dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Okey. Now, kita bawa ke senario seterusnya. Katakanlah, tiba-tiba ditakdirkan kerajaan tak boleh bertukar. Anwar Ibrahim penipu, Anwar Ibrahim tak boleh buat, Anwar Ibrahim tak boleh ini, Anwar Ibrahim tak ada majoriti sebenarnya. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. When you have nothing, you have nothing to lose. Itu je. When you have nothing, you have nothing to lose. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni, kalau kita tengok, dia tak ada apa nak lose pun, dia memang pembangkang. Kalau dia tak dapat majoriti, katakanlah dia orang melompat. Bukan dia orang tak ada, bukan Anwar Ibrahim menipu, majoriti itu ada. Katakanlah mereka ni melompat, tak jadi U-turn dan sebagainya, kita boleh katakan bukan dia tak ada majoriti. Dan kalau dia sekadar dalam begitu, dia kembali kepada status quo, tak ada isu pun, tak ada masalah. Namun begitu, what if kalau sekiranya kerajaan bertukar? What if kalau kerajaan bertukar? Dalam keadaan itu, persoalan timbul. Bagaimana pula dengan Zahid Hamidi? Adakah dia akan menyokong? Adakah kemungkinan Mas Zahid Hamidi ni kesnya akan digugur? Itu persoalan-persoalan sebenarnya yang saya tak nak jawab pada malam ini. Saya tak nak jawab pada malam ini. Dan tetapi yang paling utama, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, Azmin Ali dalam keadaan panas. Kepanasan Azmin Ali. Untuk makluman, kes Azmin Ali yang saya cakap tempoh hari sudah berada di mahkamah. Dan kita akan dedahkan dokumen itu melalui Sarawak Report. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Tapi yang tu nanti kita akan dedahkan kemudian. Kita akan dedah kemudian. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih kerana menonton.